Sebab tadi masa suami hantar ke sini, kain dalam mesin lagi. Contoh. Sebab tu kadang-kadang jasad kita berada di sini, tapi roh kita belum tentu. Sebab tu sampai umur kita dah jadi mak, dah jadi nenek ni, kadang-kadang, ya aku ni sembahyang 3 rakaat ke 4 rakaat. Dia akan datang macam tu. Jadi mudah-mudahan Allah pandang kita sebagai hamba yang sentiasa khusyuk, sebab itu antara Allah sebut dalam Quran, solat ni sebenarnya kita rasa macam berat sangat, berat. Kenapa kita rasa berat? Sedangkan dia bukan 50 waktu macam mula-mula perintah Isra' Mi'raj dulu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri diskaun sampai 5 waktu. Kenapa kita rasa berat? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab kita rasakan macam sembahyang ni hanyalah kewajipan harian yang dia tidak memberi kesan kepada kita. Bahkan setelah matinya kita nanti, Allah Subhanahu Wa Taala tak tanya lain. Tanya tentang solat dulu. Jadi Allah sebut illal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan khusyuk ni bagi orang yang tidak faham, dia hanya mengatakan khusyuk ni tak ingat apa dah ustazah, hanya ingat Allah. Contoh sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bohonglah orang biasa-biasa macam kita ni, 4 rakaat kan ibu-ibu daripada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sampailah bagi salam tu tak ingat apa dah. Kan tiba-tiba lalulah bunyi ambulan lah, bunyi apa, siapa pula yang sakit, rasa minah ni, minah jalan ujung tu sebab malam tadi dia sesak nafas, kita fikir sampai rakaat akhir. Kan lepas tu kita habis je sembahyang, telefon bunyi kan. Minah ni ambulan ambil ni, minah lain lah, minah bukan minah kampung ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kemudian dia cakap apa? Aku dah kata dah, aku sembahyang tadi, aku dengar masa mula-mula aku angkat takbir tu. Dah sudahnya sembahyangnya kerana siapa? Walaupun lisan kita sebut lillah. Jadi maksud bila saya dijemput jauh ni nak datang ni bersiaran di TV Al-Hijrah tadi, tapi bila sahabat saya jajal susun, insya-Allah lepas ni dia susun di Masjid Sementa. Betul ke saya sebut ke Sementa? Sementa. Okay, dekat sinilah, dekat Kelang. Dekat Kelang ni. Jadi Alhamdulillah, sebab muslimin muslimat dirahmati Allah, bukan mudah untuk kita bertemu selalu macam ni. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur banyak-banyak sebab kita sedang menghitung hari untuk sampai ke Ramadan. Diajar oleh baginda Nabi SAW minta berkat usia kita pada Rejab, tempoh hari. Sekarang sudah menuju ke penghujung Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ni pada Ramadan. Sebab tajuk yang diberikan, andai ini Ramadan terakhirku, kita akui sahaja yang kemarin, yang semalam, yang minggu lepas kita dengar kematian demi kematian, ternyata benarlah Ramadan mereka tahun lepas itu sebagai Ramadan yang terakhir. Tapi bayangkan kalau tahun ini merupakan giliran kita pula. Andai Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagiku. Adakah dengan Ramadan ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penghuninya syurga, yang sebelum pintu syurga dibuka luas untuk kita itu, kita akan melalui satu pintu gerbang bernama Ar-Rayyan. Untuk apa Ar-Rayyan itu? Untuk orang-orang yang puasanya diterima Allah. Tapi kita duk pandang orang ramai-ramai duk masuk dekat Ar-Rayyan tu, nak masuk ke dalam syurga Allah melalui ibadah puasa yang diterima Allah. Kita boleh lagi bertanya, ya Rab, dulu aku pun berpuasa juga, tapi mana aku tak dapat masuk. Orang pakat masuk belaka dah. Pasal apa aku tak dapat masuk ni? Kerana kita dah dapat ketika di dunia al-ju' wal atash, lapar dan dahaga. Tapi kita tak layak pun disyurgakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa itu. Semoga bukan kita. Maknanya semua kita yang bakal dipilih Allah bertamu di dalam tamunya Allah bernama Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah siangnya kita bersiam, yakni kita berpuasa, malamnya kita berqiyam, yakni kita menunaikan apa sahaja ibadah. Solat sudah pasti, khususnya insya-Allah semuanya diterima Allah. Bukan sepanjang-panjangnya siang hari itu kita menahan daripada lapar dan dahaga sahaja, tetapi nak cakap yang buruk kita tahan. Tahan apa ibu-ibu dirahmati Allah? Tahan lisan. Kan sebab kita bagi tahu pada diri kita ni, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kan jadi bermula dengan puasa inilah, sebab kalau puasa tu boleh bercakap pada kita, sebab Ramadan je jaga lisan. Cuba kalau tak Ramadan. Kita balas balik dia cakap, dah start sekarang ni lah, start Ramadan ni lah aku nak jaga lisan. Sungguh ni tak tipu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, ibaratnya begitu. Sebab kita sedar diri kita. Siapa kita?
Kita tak payah tanya orang, kau rasa nanti kalau aku mati syurga ke neraka? Sebenarnya Allah bagi kita akal ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada siapa pun yang boleh tuding jari. Grup tu memang ahli syurga tu. Grup ni ahli neraka ni, tak ada siapa. Tapi sejujurnya bila kita bercakap-cakap dengan Allah, kita macam dapat rasa, layak ke tidak ya Allah? Kalau dengan pantang mata melihat sesuatu, mulut jadi hakim. Ada je benda nak cakap. Padahal kita tak tahu pun hujung pangkalnya. Kita tak tahu pun betul salah kedudukannya, sahabat-sahabat rahmat Allah. Lagi Ramadan. Kan orang jamu buka puasa kan pakai duit surau bab makan, dia tak ada benda lain, kan. Tak jamu makan pun kedekut, kalau tempat lain tu semua ada makan buka puasa. Surau kita je tak ada. Buat makan salah, tak buat makan salah kan. Padahal bukan kita yang jaga keuangan surau tu. Kan berlaku di mana-mana tempat. Jadi kat mana kita nak start untuk mengekang hawa nafsu kita ni daripada bercakap yang jahat-jahat, mata memandang yang maksiat, telinga mendengar perkara-perkara yang Allah tak reda, hatta tangan kita mengambil benda yang bukan hak, kemudian kaki kita masih ringan melangkah ke tempat-tempat yang Allah murka. Puasakah itu namanya? Sebab kalau puasa ini untuk melatih diri kita berperang sungguh-sungguh dengan hawa nafsu. Supaya kita menjadi si pemenang. Bila kita berperang dengan hawa nafsu, bukan mudah sebab Nun di sana ada pembantu yang sentiasa hari-hari makin tinggi keimanan seseorang, makin tinggilah pangkat setan yang datang untuk tak payah dah. Malam tadi kan kau dah tarawih, sambung pula dengan qiyamul lail. Siang hari ni tak payahlah pergi masjid lagi dah. Penat tu, letih tu. Tak payahlah sedekah malam tadi dah masuk dah dalam tabung masjid. Allah kira dah tu. Kan sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak payah sedekah, tunggu 10 akhir Ramadan. Pahalanya lagi banyak, lebih luas. Ya kalau hidup sampai 10 akhir Ramadan tu. Belum tentu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita faham menanti-nanti kehadiran Ramadan, apa katanya Nabi SAW? Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Masya Allah. Kita tahu telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah. Jadi kat mana nak dapat berkah? Dalam bulan Ramadan antaranya. Jadi orang beriman memang teruja, ternanti-nanti. Pagi tadi dalam TV Al-Hijrah saya kata Allah pandang rasa kita ni. Rasa yang kita rasa macam mana ya aku dalam keadaan sekarang ni demam dah seminggu. Larat ke aku nanti nak berpuasa. Ya Allah, walaupun doktor tak bagi aku puasa, aku tetap nak niat puasa malamnya. Besoknya aku nak cuba, tak kiralah larat berapa jam pun. Ya Allah, kuatkan aku. Mudah-mudahan ya anak tak bagi buat kerja dah. Dengan rehatnya aku sambil zikir-zikir. Tiba waktu solat, aku solat. Dah sampaikanlah mampunya aku untuk berpuasa sampai ke azan maghrib. Selesai hari pertama, Alhamdulillah. Mak tak sangka mak boleh puasa dalam keadaan mak tak larat macam ni, Alhamdulillah. Malam tu kita niat lagi. Niat nak berpuasa besok hari kerana Allah. Allah yang maha kuat, bantu kita untuk kuat dengan niat yang kita dah pahat awal-awal. Tapi kalau awal-awal kita tak berniat, memang tak boleh ni, lemah ni, doktor kata tak boleh ni, mudarat pada tubuh ni. Kita tak cuba lagi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala pandang kepada niatnya, innamal a'malu bin niat. Apa saja amal ni tergantung pada niat. Kita kalau tak niat, daripada kemarin semalam diumumkan pagi ni ada khatam Quran, agak-agak sampai dah hari ni ibu-ibu dirahmati Allah. Hari ni kita bukan tak ada kerja penting. Macam saya cakap tadi hujung minggu ni ada je. Aku nak pergi surau dulu ke, sempat je sebenarnya. Benda tu tengah hari aku nak buat. Tapi kalau tak ada niat, memang Allah takkan sempatkan. Sebab tu apa saja kebaikan, bila Allah kata fastabiqul khairat, segeralah kamu untuk melakukan kebaikan, tahu benda tu baik, bersegera. Seolah-olah berlari ke arahnya. Jadi bila kita tahu ni benda baik ni, Ramadan ada peluang untuk tukar kapet baru contoh. Biar duit aku dulu. Tak mampu 10,000, aku start dengan RM10 dulu. Subhanallah, ini yang Allah pandang. Sebab kalau kita tak sempat berRamadan, orang sembahyang atas kapet yang kita sedekah sebelum Ramadan tu, agak-agak apa kita dapat? Pahala tarawih 100 orang yang datang, kita di alam kubur dapat manfaat. Ini yang kita nak, shopping untuk akhirat kita. Bukan kita sibuk shopping untuk dunia kita, Masya Allah. Sebab yang dunia ni pakaiannya dah tak larat pakai. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah?
periuk-periuk besarnya. Dah tak guna dah. Main order je dah sekarang ni. Tak guna dah. Sahabat-sahabat rahmat Allah. Sebab dah bukan masanya untuk kita masak banyak-banyak macam dulu. Ya Rab. Jadi ke mana lagi kita nak guna duit tu? Bukan lagi shopping dunia. Orang bawa berjalan. Satu bas sewa. Jom kita pergi Pekan Rabu Kedah contoh. Jom kita pergi mana? Orang nak bawa pergi Thailand naik bas ni. Ikut ustazah murah-murah ustazah. Memanglah murah. Cik beli apa kat sana? Beli tudung saji rupanya kan? Tudung saji kat rumah tu elok bersusun lagi 3. Kan banyak sangat yang nak ditudung saji kan. Tak adalah ustazah duduk tinggal berdua je. Kan pagi-pagi makan roti. Tak ada dah susun makanan banyak-banyak macam mana nak duduk sama kita dulu. Tapi tudung sajinya sebab cantik. Simpan kan sahabat-sahabat. Satu tudung saji RM20. Masuk satu tabung untuk niat kita punya selepas kematian menjadi jambatan ke dalam syurga. Kita rasa berat RM20 tu. Sebenarnya siapa yang bisikkan kefakiran kepada kita ni? Itulah dia jahatnya iblis dalam meracuni kita. Tapi bila tiba Ramadan, saya ni ustazah duit bukan tak ada. Tapi asal lalu depan tabung macam hazaf. Hilang tabung tu depan mata saya. Balik baru saya teringat. Duit ada tadi nampak aku tak masuk. Contoh kan. Ini semua kerja iblis ustazah. Dia hijab pandangan mata saya daripada tabung tu. Kan? Ini semua kerja iblis. Saya tak pasal-pasal ngumpat imam malam tadi terawih baca tak sedap tu ustazah kan. Dia subhanallah iblis kata, "Woi, aku kena ikat ni Ramadan." Pasal apa aku pula yang salah kan? Sebenarnya bukan sebab iblis kalau dalam bulan Ramadan. Tapi sebab nafsu kita yang bermaharajalela sepanjang 11 bulan. Kan kita iakan saja apa yang dia nak. Tak rasa bersalah, mengumpat, mengutuk orang. Tak rasa bersalah, berbelanja melampau-lampau untuk dunia, tidak buat persiapan untuk pulang ke alam akhirat. Kita ikut sahaja kehendak nafsu. Maka bila datang saat setan diikat, Nabi yang bagi tahu. Tapi nafsu kita ni, dia tak lepas daripada kita. Dia masih ada dan dia telah menjadi raja. Hai mulut, tu ada benda yang kau nak kena cakap, nak kena kutuk tu, cakap je. Ini nafsu jahat kita. Sebab itu, Masya Allah, nafsu ni perlu sangat untuk kita urus. Kita tak boleh berdoa di malam 10 akhir Ramadan, tolong bantu aku untuk menghapuskan nafsu aku, ya Allah. Payah juga kalau hapus nafsu. Kan, asyik tak lalu makan je. Kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak, kenapa raya-raya pagi pakai baju kelawar je? Aku baju-baju cantik, tak ada nafsu apa dah aku ni. Kan, nafsu aku ni semua sudah hilang diikat. Sedangkan nafsu ni bukan semuanya jahat. Ada yang kita sedang dambakan, kita nak dimatikan oleh Allah dalam keadaan nafsul mutmainnah. Dan latihannya, pendaftarannya insya-Allah bermula pada Ramadan yang Nabi SAW sebut itulah bulan berkat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ibu-ibu yang saya sayang kerana Allah. Bermula kita masuk ke dalam Ramadan, tolong masuk dengan jiwa yang bersih, total bersih. Daripada segala dosa-dosa silam kita. Kan sebab kita nak amalan kita dalam bulan Ramadan diterima Allah. Takutnya Ramadan kita macam Ramadan-Ramadan yang lepas. Kita je yang tahu Ramadan lepas apa yang kita buat. Ya Allah, syukurnya Engkau tak matikan aku selepas aku berRamadan yang lepas tu, ya Allah. Tahun ni Engkau pilih aku berRamadan lagi, ya Allah. Sebab aku pergi juga tarawih, tapi ada je yang tak kena di mata aku, ya Allah. Aku berpuasa juga, tahan lapar dan dahaga, tapi ada dosa dan maksiat yang aku tak mampu nak tinggal ketika itu, ya Allah. Tahun ni walaupun aku bertongkat, datang surau, ya Allah. Tolong, tak mampu 20 rakaat, aku nak buat yang 8 rakaat. Tak mampu khatam Quran 30 juzuk, dengar tazkirah-tazkirah di sela-sela Ramadan tu, ya Allah. Supaya aku faham apa antara ayat-ayat yang dibacakan tafsirnya, tadabburnya oleh para asatizah. Maka fahamlah aku akan Al-Quran. Berazam ya ibu-ibu dirahmati Allah, kita cemburu tengok kawan-kawan kita khatam Al-Quran. Macam mana nak join program khatam Al-Quran kalau kita tak baca Al-Quran? Macam mana nak baca Al-Quran kalau kita tak tahu baca Al-Quran? Dah tua ustazah, otak pun dah berkarat, lidah pun dah keras, kita yang cakap. Tapi kalau kita start belajar, paling kurang kita tak kenal alif bata, belajar pada usia 60 tahun, barulah aku kenal alif tu tegak, ba tu 1 titik, ta tu 2 titik, satu ada kepala tonjet 3 ke atas, filem P. Ramlee kan. Jadi kita nak sebutkan apa, kita kenal dah huruf, kenal huruf.
Belum dapat 28 huruf hijaiyah, kita dimatikan oleh Allah. Roh yang nak belajar, menyesal dulunya tak ambil peluang belajar, insaf akan kesilapannya sebagai hamba Allah yang sepatutnya hidup bersama Al-Quran. Sahabat-sahabat, walaupun dalam Ramadan dia hanya mengulang a, ba, ta, sa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, mati dia tercekik benda buka puasa tadi. Allah angkat roh itu macam orang yang pandai baca Quran. Sebab niatnya. Faham ya? Jadi tahun ni jangan ada orang yang tidak beramadhan dengan Al-Quran. Tolong berhenti kesilapan kita yang lepas. Dan orang yang dah sedia ni belum Ramadan dah khatam, nak start lagi baca Quran, dah fasih lidahnya, dah kenal mana mad arid li sukun, mana mad lazim kalimi musaqqal. Hebat kan ibu-ibu? Ingat semua kan? Apa mad lazim kalimi musaqqal? Benda pula tu Ustazah, panjangnya nama. Berapa harakat pula nak baca ni Ustazah? Saya tahu ni tu kena baca 6 harakat. Tapi kalau musaqqal tu mana tak tahulah saya Ustazah. Kita tak apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yang penting waratilil Qur'ana tartila. Nak baca Al-Quran ni dengan tartil. Perhatikan tajwidnya, makhraj hurufnya supaya betul. Kita bukan orang Arab. Tapi berapa ramai kalau Ustazah bawa jemaah umrah kat Mekah Madinah tu orang Arab ngending kat sebelah. Siap gitu topang dagu. Pakistan pernah berbaring atas paha Ustazah ni. Kan duduk baring. Mak saya atas bawah pandang. Aku pun tak pernah baring atas paha anak aku. Rupanya nak suruh ngaji lagi, nak dengar. Nak dengar. Dia kata orang Arab ke hidung kemik? Tapi macam mengajinya tu macam orang Arab dia tanya. Kan macam ayam dengan itik. Bahasa isyarat aja kat sana Pakistan lah, Turki kan. Tapi dia nak duduk ngending. Bila kita berhenti, tarik nafas, tengok Kaabah contoh. Dia tepuk paha suruh baca lagi. Sebab dia nak dengar. Rupanya bila kita dengar dia baca, apa dia baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam kita baca buku, tak ada langsung ragunya. Sahabat-sahabat rahmati Allah, sebab tu orang Asia ni hebat. Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia sudah pastinya antara bangsa negara yang boleh meniru lahjah Arabiah yang terbaik. Sebab guru-guru tajwid kita hebat. Jadi jangan tak belajar. Di Malaysia ni, di surau ini, ustazah kita ada nak mengajar Quran. Tapi kita yang beralasan. Sedar tak sedar kita pun dah sampai ke penghujungan. Timah dulu kau mula berjiran dengan kau 30 tahun dulu. Kau pun tak pandai ngaji. Yelah aku tak pandai ngaji lah. Aku belajar 30 tahun dulu. Sekarang aku dah jadi naqibah. Kumpulan tadarus yang ke-8. Contoh kan? Tapi yang bertangguh, halah aku ni lidah keras. Kan? Daripada umur 30 tahun dulu lidah keras, sampailah dah 30 tahun, umurnya sekarang dah 60 tahun, masih lidah keras lagi. Sahabat-sahabat, maksudnya kita yang beralasan. Jadi perbaiki, perbetulkan, sebab hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. Imam Malik ditegur oleh anak muridnya, Syekh, kita ni dah habis ke belajar kitab-kitab hadis ni? Dah, selimut je. Nanti habis Ramadan, kita pulun balik belajar hadis ni. Pasal apa kita selimutkan kitab hadis ni? Bukan sebab dia tak penting. Dia adalah kalam Nabi SAW. Tetapi hadza syahrul Quran. Ini adalah bulan Al-Quran diturunkan. Kita mai pakat Quran dulu bulan Ramadan ni. Subhanallah. Sebab tu surau masjid yang bijak menyusun ada tazkirah Ramadan. Kan Ustaz, saya nak kena bagi tajuk apa ni? Tajuk Ramadan. Tak apa Ustazah, tajuk apa je boleh. Sebab kami hari-hari dengan Quran. Ustazah yang lead tadarus kami pula, bila dah sadaqallahul azim, okey kita rujuk suratul Baqarah ayat 185. Allah menyatakan sekian-sekian. Dah belajar Quran dah hari-hari. Siap insya-Allah ambil satu ayat untuk ditadabbur. Jadi malam tazkirah Ramadan tu bagi motivasi ke tajuk apa, kami tak apa, kami okey je. Maknanya kita tak tutup terus hadis. Faham ya? Jadi Quran diutamakan. Ini sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, tanda orang yang betul-betul nak menghidupkan Ramadan tahun ni, sebab takut Ramadan akan datang, dia tidak akan berada di sini lagi. Hari ini kita berada di atas tanah. Nanti kalau Allah pilih kita sudah berada di dalam tanah, ada ramai yang terpekik terlolong. Rabbi rji'un, balikkan aku ke muka bumi kembali. Untuk apa? Ramadan ni. Orang sana sini mengaji. Aku tak baca Quran dulu masa Ramadan.
Ramadan ni orang di sana sini bersedekah. Aku dulu sangat bakhil, kedekut tak nak bersedekah. Aku nak patah balik ke dunia, ya Allah. Satu saat pun tak apa. Tak ada orang yang mati hidup balik. Tak ada orang yang mati kembali ke tabung-tabung sedekah. Tak ada orang yang mati kembali buka Al-Quran yang dah lusuh berhabuk ditinggalkan. Tak ada orang kembali yang boleh bersolat kecuali setelah badannya, jasadnya disolat jenazahkan. Itu yang terakhir datang ke masjid. Bukan kakinya yang datang, tapi diusung dalam keranda. Menjerit dia dalam tu. Dulu kaki aku boleh berjalan, aku tak pergi ke masjid, ya Allah. Sekarang ni orang yang usung, berada di hadapan imam, bukan berada di belakang imam. Patut aku kena hidup dengan keadaan aku berada di belakang imam ketika di dunia dulu. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Penyesalan demi penyesalan. Apatah lagi orang yang tak baca Quran, orang yang tak bersedekah, orang yang tak menunaikan ibadah ketika solat, ketika hidup atas dunia ni, solatnya dan sebagainya. Tapi orang yang beribadah juga menyesal. Kenapa orang yang beribadah, orang yang beriman tergolong di kalangan orang yang menyesal di hadapan Allah? Sebab ya Allah, dulu aku masa puasa, aku buat 2 rakaat je tahajud. Sebenarnya masa tu kalau aku buat 4 rakaat, aku tambah lagi 6 rakaat. Ya Allah, mampu. Kenapalah masa tu aku pilih yang sikit sedangkan aku larat untuk buat yang banyak, ya Allah. Macam anak-anak kita yang baru dapat keputusan UPKK 8A. Kan? Orang dapat hadiah, naik atas pentas. Kakak pun patutnya atas pentas. Kakak 7A lah ibu. Tak apa, ibu hari tu ingat kamu dapat 7E. Okeylah 7A ni. Kan? Kakak nak tu 8A macam kawan kakak. Itulah sebab fiqah hari tu tak belajar betul-betul. Kalaulah kakak belajar betul-betul fiqah hari tu, mesti dapat 8A. Anak aku ni hebat dah ni 7A ni. Cipta rekod dalam sejarah keluarga 7A. Tapi dia menyesal. Walaupun cikgunya kata cemerlang. Masa dia exam biasa-biasa, tak pernah dapat 7A. Dapat 7A menyesal. Sebab apa? Sebab walaupun kategori cemerlang, tinggal 1A je untuk dinaikkan ke atas pentas. Contoh ibarat macam tu. Jadi kita nanti sahabat-sahabat muslimin muslimat semua berada di hadapan Allah akan menyesal. Kalaulah aku boleh patah balik ke dunia, ya Allah. Sebab tu hari ni kalau kita ziarah kawan-kawan kita sakit, nak Ramadan dah kan, untungnya korang yang sihat ni boleh puasa. Aku memang doktor tak bagi puasa dah. Betul lagi nak pergi tarawih, nak pergi tadarus Quran, nak pergi masjid macam korang, aku tak mampu dah. Apa nasihat kita sahabat-sahabat dirahmati Allah? Janganlah pula tular dulu masa sihat tak nak pergi kan. Tapi orang macam kau doktor kata apa hari tu? Kan? Taklah doktor kata dah kanser tahap 3. Ni kalau macam ni rasanya sikit lagi nak sampai tahap 4. Kau ready aje lah. Kan agak-agak kawan macam ni macam mana sahabat-sahabat? Jom kita suruh dia balik. Kau baliklah menyakitkan hati aku je kan. Bukan kita nak dengar kata-kata negatifnya. Tak apalah Ramadan Allah uji kau sakit. Kau bukan tak nak berpuasa kalau Allah bagi sihat. Kan kau bukan setakat puasa wajib. Aku kenal engkau puasa sunatnya, Masya Allah. Saya baru kehilangan bapa saya 5 minggu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka masa menonton dengan mata sendiri mak saya bedridden 5 bulan. Bapa saya bedridden 3 bulan sebelum meninggalnya. Masya Allah, itulah yang saya lafaz. Tak apalah Pak, tak dapat pergi masjid. Dengar azan kat rumah ni tapi tak dapat dah berjalan ke masjid macam dulu. Tak apa, bapa kena sembahyang juga selagi ada akal atas pembaringan ni. Kan yelah bapak nak sembahyang lah ni. Bapak tahu tak bapak sembahyang atas katil, kita orang ni cemburu. Bapak dapat pahala macam orang solat berjemaah juga. Dah pada pandai je kau nak bagi ajaran sesat. Nama je ustazah dia kata kan. Tak, sungguh ni Nabi yang bagi tahu. Sebab apa? Sebab kami menjadi saksi masa bapak sihat, bapak buat benda tu. Faham maksud ibu-ibu dirahmati Allah? Masa kita sihat, kita buat amal salihat. Ketika Allah uji kita sakit, dah tak larat. Bukan kita tinggal terus. Ini masuk ward, tak sembahyang. Padahal akalnya kalau orang datang bagi sampul, ingat je mana duit mak tadi kawan mak bagi. Ingat. Kan? Itu tanda orang masih ada akal. Kan mak ni kalau duit ingat je, dah ingat lah. Kawan mak yang kaya datang tadi tu dia takkan bagi RM50. Dia mesti RM500. Mesti ni duit mak. Ingat sahabat rahmat Allah. Tapi anaknya mak jom ambil wuduk sembahyang. Atas katil pun boleh sembahyang. Susahlah nak sembahyang dekat hospital ni, orang semua tengok lah. Sebab orang tengok rupanya tak nak sembahyang.
Masya Allah, sedih. Mak saya duduk hospital, sahabat-sahabat rahmati Allah. Mak bukan nak cakap apa, mak bukan ustazah macam kau. Mak sedih lah. Berapa orang ni kat sini ni? Tak ada yang sembahyang pun. Mak yang sembahyang ni pun belum tentu lagi syurga. Tak sembahyang sakit. Jangan ibu-ibu dirahmati Allah. Allah pilih kita tu untuk digugurkan dosa sebagai orang yang sakit. Allah pilih kita tu ibu-ibu dirahmati Allah untuk mengenang kembali. Kalau Allah nampak susah payahnya kita nak solat, walaupun dalam keadaan sakit, subhanallah. Dulu kita gagahkan diri sibuk macam mana, saya nampak sendiri bapak saya mesti ke masjid. Bila Allah uji kakinya dah tak boleh pergi ke masjid, saya pujuk dia. InsyaAllah Pak, bapak sembahyang seorang-seorang, mata kami nampak. Tapi malaikat memandang bapak macam sembahyang kat masjid. Kenapa pula? Sebab Nabi bagi tahu. Kerana ketika dia sihat dulu, dia memanfaatkan masa sihatnya untuk beribadah kepada Allah semaksimum yang boleh. Maka sahabat-sahabat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nak jadi manusia yang begitu walaupun confirm syurga tu bukan milik kita. Tetapi kita dah berusaha sungguh-sungguh ke arahnya. Jadi Ramadan yang bakal datang ni, saya pasti walaupun ibu-ibu memandang saya macam anak, ni pangkat anak aku agaknya ustazah ni, contoh kan. Lambat lagi nak mati ni, umur baru 40 tahun ni. Kan aku ni umur dah 60 tahun agaknya, tak tahulah sempat Ramadan ke tidak. Benar ke begitu? Tidak. Sebab bapak saya yang sedang sakit tu selalu cakap, alah kalau bapak mati, Pak ni jangan selalu macam gitu. Saya yang jaga ni pun belum tentu lagi. Entah-entah yang jaga mati dulu daripada yang dijaga. Kerap kan kita tengok atas dunia? Semua ni adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi minta, saya selalunya Ramadan memang berramadan di Mekah Madinah 10 akhir Ramadan sambung hari raya. Tahun ni tidak. Kerana apa? Konon saya nak jaga bapak saya yang dah mula tenan uzur. Tapi setelah saya batalkan pakej umrah Ramadan saya, kan tak bawa jemaah untuk Ramadan tahun ni. Walaupun dah beberapa tahun itu menjadi kelazatan sebab konon saya nak berramadan dan bersyawal dengan bapak saya yang tinggal seorang. 4 tahun dah mak tidak menemankan Ramadannya. Tapi izinnya Allah, pada bulan Rejab, kembali ke rahmatullah. Siapa yang boleh menghalang? Ustazah pergilah balik Mekah. Waktu ni nak pergi beli balik tiket flight, tiket hotel semua. Memang melampau-lampau lah dah harganya. Jadi maknanya tahun ini kita berramadan di sini. Nikmati sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kan kalau kata, malah lah nak pergi tarawih kat sini, imam tak sedap macam imam Masjidil Haram. Rugilah kamu Muzayyanah Abdullah. Sebab peluang masih ada. Dan kalau kita melihat orang yang sakit atas katil, apa yang dia minta? Sembuh, sehat. Untuk apa nak minta sehat, cik? Nak patah balik dulu aku tak pergi masjid. Menjadi saksi depan mata saya ibu-ibu dirahmati Allah. Bila saya bawa orang tua-tua Mekah Madinah menangis. Kenapa menangis? Alah ustazah dah tak dapat nak tawaf sa'i sendiri. Kalau tak buat upah pula sekarang mahal. Datang bayar mahal-mahal dapat sekali je umrah. Orang yang sihat-sihat tu berkali-kali boleh pergi. Memanglah sekali pun Nabi terima, Allah terima. Sebab Nabi dulu pun umrah sekali je. Dalil ke main lagi mengaji. Tapi dia ralat sendiri. Sebab apa? Sebab dia tak dapat menikmati sihatnya, kuatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya merayu dengan sangat andai Ramadan ini yang terakhir. Tolonglah buat sungguh-sungguh. Hadapi sungguh-sungguh. Kerana nak diraikan kita ini oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Setiap amalan kebaikan anak Adam akan diganjar 10 pahala. Hingga 700 pahala kebaikan. Kecuali ibadah puasa. Kita buat solat, kita baca Quran, kita buat sedekah, apa sahaja. Kalau dulu mungkin 1 pahala di setiap satu amal kebaikan yang kita buat, 1 kebaikan 10 pahala, tapi Ramadan boleh berganda sehingga 700 kali ganda pahala. Masya Allah, sebab tu orang beriman sangat tunggu akan kehadiran Ramadan. Tetapi dalam hadis ni kata Nabi, hadis kudusi ni, Allah bercakap kepada Nabi SAW. Semuanya akan digandakan, ibadahnya diketahui sekian banyak pahala. Tetapi kalau ibadah puasa, puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalasnya sebab ia telah meninggalkan syahwat dan makanannya kerana aku. Jadi yang ini selalu orang keliru, tapi saya suka mendengar dan mengulang apa kata guru saya dulu. Kita sembahyang, puasa, zakat, belum tentu lagi syurga.
Oh, kalau dah macam tu baik tak payah buat ustazah. Belum tentu syurga. Banyak orang nak melawan Allah macam tu. Yang tak buat tu lagilah confirm takkan mungkin syurga. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi kita buat je. Kemudian kita serah pada Allah. Dan rupa-rupanya bila ditimbang amal kita, dosa, pahala kita di hadapan Allah, sama je. Antara dosa dengan pahala. Sudah ni syurga ke neraka ni sama. Tak berat sikit pun. Kata guru saya dulu, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin yang akan datang selain daripada rahman Allah, selain daripada syafaat Rasulullah, yang dari kecil-kecil dulu ustaz kita bagi tahu apa? Nanti Rasulullah datang untuk beratkan sebelah timbangan pahala. Dia bukakan tasbihnya, dia bukakan serbannya. Ibu-ibu belajar macam tu tak dulu kecil-kecil? Ke saya seorang je belajar macam tu? Kita nganga je ustaz kecil-kecil dulu cakap. Kalau nanti depan Allah, mizan timbangan kita tu sama je timbangannya. Nanti Rasulullah datang, bukakan serbannya, jubahnya letak dekat bahagian pahala. Bila dah berat bahagian pahala kita tu, layaklah kita masuk syurga. Saya pun menganga. Kalau macam tu tak payahlah buat baik sangat. Kan nanti Rasulullah buka serbannya, jubahnya. Tapi amal kita yang macam mana nak ikut akhlak Nabi SAW? Kita berselawat pun lisan kita berat. Kita nak ikut akhlak Nabi. Saya dah ikut akhlak Nabi ustazah. Saya tak makan tangan kiri, saya makan tangan kanan. Contoh. Kan kita itu je yang tahu dulu kini selamanya. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Padahal kalau disuruh bersabar dengan ujian tu. Kan ustazah ni sabar. Ustazah tak rasa apa yang saya rasa. Sebenarnya sabar tu adalah sunnah Nabi yang besar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Nabi datang nak beri syafaat kerana apa? Kerana aku menjadi saksi. Ini umat aku yang sangat sabar dalam kehidupannya. Ujian apa yang dia tak pernah lalui? Ini antara ya Allah. Sebab tu bila hari ni kita rasa tak kuat, kita cakap dengan diri kita, ya Rabb, semoga dengan sabarnya aku ni ya Allah, tidak pernah komplain apa pun. Nak komplain benda, ya Allah, dah itu laki kita. Contoh kan ibu-ibu dirahmati Allah. Komplain pun dulu kini selamanya sama je. Tak berubah-ubah pun. Kan? Jadi kita hadap dengan sabar, tanpa tohmah, tanpa sahabat-sahabat dirahmati Allah berkeluh kesah. Masya Allah. Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu apa yang kita usahakan. Kita lalui sahaja kehidupan ini dengan sabar. Mudah-mudahan bila kita memujuk hati di atas sejadah dalam solat, dalam sujud akhir kita, jatuh air mata. Terima kasih ya Allah. Kalau bagi ke orang lain ujian macam ni, mungkin orang lain belum tentu lagi mampu berdepan dengannya. Benarlah kau bagi hanya kepada orang-orang yang kau rasa layak memikul ujian seperti ini. Kau tahu aku mampu ya Allah, terima kasih. Maka kuatkan aku lagi ya Allah. Bukakan seluas-luasnya pintu syurgamu untuk aku. Asbab sabarnya ini kan janjimu. Wa basyiris sabirin. Kau berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Syurgalah nanti tempat aku ya Allah. Sahabat juga kata guru saya yang menginsafkan. Mana tahu nanti ketika dosa dan pahala itu sama timbangan. Tiba-tiba datang ibadah puasa kita ni. Masya Allah. Kerana apa? Kalau benda lain hanya 1 pahala, 10 pahala, 100 pahala, 700 pahala. Tapi kata Allah, puasa ni untuk aku. Lalu puasa ni boleh melengkapkan segala kekurangan yang mungkin kita lakukan di dunia sehingga tak boleh tolong lagi dah. Tak boleh memberatkan bahagian pahala. Mungkin puasa kita ditukarkan menjadi gandaan pahala untuk memberatkan bahagian timbangan supaya menyebabkan kita masuk ke syurga Allah. Ini contoh. Maka insaflah kita ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tak banyaknya amal soleh aku dalam bulan Ramadan untuk menjadikan aku ni istimewa begitu dengan ibadah puasa aku. Sebab tu siang hari ketika kita disuruh bersiam, apa siam? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ibu-ibu yang kerap datang majlis ilmu memang hafal sungguh. Bila Ramadan, ustaz-ustaz kita selalu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Tu kalimah siyam. Ramadan, siang hari kita bersiam.
Kenapa maksud siyam? Daripada satu hari saum, berpuasa. Malam tadi kita niat nawaitu sauma ghadin. Besok aku nak berpuasa ya Allah. Kalau banyak puasa 29 ataupun 30 hari dalam sebulan Ramadan, itu namanya siyam. Banyak hari kita berpuasa. Jadi kita tak plan nak berpuasa hanya sehari dalam Ramadan. Kita nak cukup lengkapkan 29 atau 30 hari. Kecuali wanita-wanita yang uzur. Dan Allah bagi keringanan kepada orang yang bermusafir. Terpulang kamu nak berbuka atau teruskan. Yang abang tak nak puasa. Sebab kita nak bermusafir ni abang ada kerja. Silakan. Tak payah gaduh. Bang, pujuklah. Takkanlah tak puasa bang. Kita duduk business class ni, tersandar elok. Boleh tidur daripada mula take off kapal terbang, sampailah kita nak landing nanti. Tak payahlah buka puasa bang. Sebab tu pilihan. Kita bukannya mudarat ni. Sampai nanti dah dekat nak buka puasa, kita dah makan. Awak ni Allah yang bagi, awak tak bagi. Bukan tak bagi. Tak sama puasa yang dalam Ramadan dengan ketika kita ganti nanti. Lainlah kalau Allah kata orang bermusafir, tak payah puasa, tak payah ganti. Kena ganti tak ibu-ibu dirahmati Allah? Kena ganti. Sama dengan wanita yang haid. Kalau macam tu saya haid, saya nak puasa lah juga ustazah. Tetap tak boleh. Sebab ini perintah Allah. Kita tak boleh suka-suka. Jadi wanita yang haid, selepasnya kita kena berpuasa. Sebagai ganti 7 hari, 8 hari. Maka ibu-ibu ada tanggungjawab sebelum Ramadan sampai kepada kita ni, ingatkan anak-anak perempuan kita. Menantu-menantu kita, cucu kita yang dah besar. Dah habis ganti semua ke? Puasa yang lepas tu ada hutang tu. Sibuklah nenek ni tanya. Memang kena sibuk. Sebab kita nak masuk ke dalam Ramadan tanpa membawa hutang yang lepas. Jiran hutang dengan kita tak bayar pun kita rasa besar kecil tengok dia kan. Ini kan lagi kita hutang dengan Allah. Kalau setakat orang pandang kita, Allah malulah ustazah saya ada hutang dengan dia tak bayar lagi. Tak nak tunjuk muka kat dia, malu. Hutang dengan Allah tu tak malu ke? Kalau mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana lagi kita nak ganti? Tak ada cara. Yang mana kita ada peranan sebagai anak yang memegang amanah hartanya ibu dan ayah yang telah kembali ke rahmat Allah. Sakit Ramadan lepas langsung tak boleh berpuasa. Wajib untuknya membayar fidyah. Kita dah selesaikan ke belum fidyah? Sebab nak masuk ke dalam Ramadan dengan bersih. Tak membawa hutang-hutang yang lepas. Nak masuk ke dalam Ramadan dengan persiapan. Rohani bersiap sedia, jasmani bersiap sedia. Zahir dan batinnya bersiap sedia untuk berRamadan. Jadi Masya Allah barulah kita ada kualiti dalam Ramadan. Taklah kita membiarkan Ramadan itu pergi dengan penyesalan. Kalaulah boleh kita ulang balik Ramadan tu, aku tak nak cuti daripada puasa. Aku tak nak cuti daripada sedekah. Aku tak nak cuti daripada Al-Quran. Rugi. Malam terakhir baru tahu ustazah. Masya Allah. Yang komplain pun banyak. Kenapa mesti puasa orang Islam ni? Allah yang kata perintah puasa ni untuk ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Bukan orang Islam biasa-biasa. Sebab tu jangan pelik ada orang mengaku Islam. Tapi tiba Ramadan dia mencabar Allah tak nak puasa. Tak nak puasa. Sebab dia hanya Islam pada IC namanya Islam. Tapi sanggup lari ke luar negara tak nak berpuasa. Ini berlaku saban tahun. Habis raya balik ke Malaysia. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang pandang dia tak berpuasa. Kalau kat luar negara tak ada siapa pun nampak saya puasa ke tidak. Tak ada siapa kecoh. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau orang kata dia kafir, dia marah. Sebab dia kata dia lahir dalam keluarga Islam. Sedangkan kewajipan berpuasa itu kepada orang Islam. Dia beriman, dia tak banyak alasan dah terus buat. Komplain lagi kenapa 30 hari? Kenapa makan tak boleh, minum tak boleh? Orang agama lain tu makan je tak boleh, minum boleh. Dia nak samakan pula dengan agama lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana orang yang sebelum kamu pun disuruh berpuasa. Mengikut caranya yang bantah tak ikutlah kebaikan dan keberkatan yang diturunkan kepada Rasul mereka. Tapi yang tidak membantah, Masya Allah, mereka hidup dalam rahmatnya Allah. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW.
la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga kita ni dengan Ramadan ini tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Faham ya ibu-ibu yang dirahmati Allah? Rupanya lagi Ramadan walaupun dalam usia yang dah semakin uzur. Kenapa makin semangat nak berRamadan? Sebab ada azam nak membetulkan Ramadan dulu ada kesilapan. Ramadan dulu aku buat benda tak betul ya Allah. Syukur engkau tak matikan aku saat itu. Sekarang engkau pilih lagi aku berRamadan ya Allah. Maka aku nak perbaiki mana kesilapan-kesilapan aku yang dulu. Sebab tu saya banyak belajar daripada ibu-ibu di masjid. Ya Allah Tuhan, yang muda-muda tak datang majlis masjid nak tadarus Quran. Yang tua-tua yang datang. Subhanallah. Walaupun kadang-kadang ni anak murid saya baru kembali ke rahmatullah. Tak pernah tinggal majlis-majlis bacaan Quran. Tapi hebat ada satu bekas pensel. Kita ingatkan pensel dalam tu. Rupa-rupanya 3 jenis kanta. Kalau Quran yang besar sikit, kanta yang sedikit kecil dipakai. Spek mata pakai ni. Tapi kanta lagi, ya Allah kak takutnya besarnya tulisan. Ustazah nampak besar, akak nampak kecil je ni. Sebab apa matanya kesan kencing manis ni dah berbalam-balam tulisan. Dah nampak 2-3 dah tulisan. Tapi masih nak baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana yang muda? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dulu saya tak buat. Syukur Allah tuakan dengan keinsafan. Jadi ibu-ibu pesanlah. Kita ibu, kita bercakap menjadi doa kepada anak-anak kita. Kamu tak tua lagi. Belum tentu kamu tua macam mak. Mak sekurang-kurangnya dah tua ni. Mak mampu baca satu muka lah mak baca. Mudah-mudahan Allah pandang dalam Ramadan ni berganda-ganda pahala mak. Kamu tu muda lagi, bukan satu muka lah kat kamu baca, patutnya 1 juzuk terus. Amalkan sayang, buat. Sebab belum tentu lagi kamu tua macam mak. Nasihat, bagi tahu ibu-ibu dirahmati Allah. Subhanallah. Perkara seperti ini, kalau tak ada siapa yang ingatkan, kita makin hanyut. Allah, anak saya tu dulu hantar sekolah agama, Ustazah, dapat 10A. Pelajaran apa yang dia tak dapat? Tapi, zero amalnya. So, kita jangan rasa kita hantar di sekolah agama, dia dah tahu segala. Memang dia tahu. Tapi dia tidak mahu. Kita yang dah tua, kita mahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tahu sakitnya kehidupan di sana kalau kita tak bawa cukup amal soleh untuk kita persembahkan kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, andai Ramadan ini yang terakhir bagi kita, kita minta munajat kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pembuka pintu-pintu syurgamu untukku. Penutup lubang-lubang nerakamu bagiku. Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Amal soleh inilah yang kita nak persembahkan kepada Allah. Minta sungguh-sungguh. Dalam waktu nak berbuka puasa, ini antara waktu yang mustajab doa. Jangan duk kalut. Dari tadi duk tengok sinetron drama apa entah. Dah dekat nak azan baru sibuk. Mak beli ni kat bazar Ramadan tadi tak buka lagi. Baru nak panaskan lauk, baru nak susun makanan atas meja. Allahu Akbar, duk marah-marah anak. Kan mak suruh ambil pinggan tadi, mak suruh tuang air tadi. Tak buka-buka puasa lagi. Lepas tu bagi fatwa baru pula. Belum habis azan, jangan buka lagi lamaknya. Anak garuk kepala. Bukankah bila Allah kat masjid tu kita dah boleh makan, mak? Segerakan berbuka puasa. Maknya yang super salihah tak boleh jawab azan dulu. Bila dah habis baca doa selepas azan, baru boleh minum air. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan betapa jahilnya kita kadang-kadang. Azan kita dah boleh masukkan tamar yang sunat. Minum air yang manis, yang sunat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau dah ada kencing manis, memang tak boleh 1 cawan, 1 pelas lah. Tapi kita ambil sunat. Kalau tak suka ambil tamar, kita ambil yang manis sedikit. Untuk apa? Untuk kita mula membasahkan tekak. Wanita yang haid, usahakan dalam kamu tak boleh berpuasa tu, ajarkan anak muda kita yang perempuan yang ada darah haid, bersedekahlah makanan untuk orang berbuka puasa saat kamu haid. Ini sangat ramai orang tak buat. Sedangkan hari tu dia tak puasa. Kalau dia beri makan seorang saja orang yang berbuka puasa, orang tu yang dapat makanan kita tu, tak lekang pun sikit pahala puasa dia. Tapi dia makan apa yang kita sedekah dekat dia tu, kita hadiahkan dia makanan yang istimewa sikit. Awak makan tau, ni acik beli ni akak beli ni.
Makan lalulah air yang sedap tu dekat tekak dia. Pahala dia berpuasa seharian itu Allah bagi juga kat kita yang tak berpuasa satu hari. Ini ibadah Ramadan luar biasa, ibu-ibu dirahmati Allah. Kan sebab itu bila buka puasa, munajatkan 2 minit, 3 minit, 5 minit sebelum azan, indahnya saya pasti tahun ni akan rindu suasana begitu. Okay, bapak saya dah duduk awal cukup marah kalau dah azan baru nak susun makanan atas meja. Paling kurang 5 minit, 10 minit buat tahlil. Buat doa, buat apa saja. Kan tak payah panggil imam. Lah siapa nak baca doa? Doa, doa, doa. Tengok arwah mak ayah kita dah tak ada. Kat situlah kita mendoakan. Bukan kita minta kepada makanan yang dah terhidang. Kita tetap minta kepada Allah. Tapi Allah maha baik. Waktu kita menunggu waktu berbuka puasa ini antara waktu mustajab doa. Sebelum ni kita tak buat, tahun ni kita buat. Satu lagi yang jangan tinggal, waktu sahur. Menjelang kepada waktu dekat nak imsak tu, ini paling cantik sebab Nabi suruh kita lewatkan sahur tetapi segerakan berbuka. Jangan, cik tak boleh ustazah, tak biasa. Dari kecil lagi memang sahurnya pukul 1 pagi. Cik memang tak boleh nak sahur 5 pagi, nanti duk sendawa baru makanan. Janganlah pagi-pagi tu makan tempoyak lah, makan apa tu yang sendawa masa tadarus Quran. Kan, kita kan seadanya masa bersahur, nak ambil berkat sahur. Nabi SAW memang suruh kita bersahur. Kerana pada waktu sahur itu barakah. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah. Kerana pada sahur itu ada keberkatan. Allah turun ke langit dunia, malaikat Allah berbondong-bondong datang tengok siapa yang bersahur, tapi bukan sahur melampau-lampau sampai tersandar. Saat wanita yang uzur hatta siapkan makanan untuk keluarga yang bersahur sambil lisannya, hatinya berkumat kamit dengan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini golongan mustaghfirin yang banyak istighfarnya menjelang waktu sebelum azan subuh. Istighfar yang mesti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, rugi orang yang sambil siapkan sahur dia tidak sibuk dengan istighfar. Mak baca apa tu dari tadi mulut? Mak istighfar, Masya Allah. Waktu ni malaikat berebut-rebut